Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak share lah macam mana kita nak swing dengan cara yang mudah. Swing yang tidak membebankan. Swing dengan cara yang mudah. Okey, kau ingat balik bentuk kau ingat balik kau ingat bentuk ni, bentuk binatang ni bentuk binatang ni dia ada satu garisan yang menuju ke atas kemudian dia ada satu garisan yang menuju ke bawah dan dia ada satu garisan yang menuju ke atas. Jadi korang kena ingat satu pattern ni lah. Pattern ni naik atas, turun bawah, naik atas lah. Okey, dengar naik atas, turun bawah dan naik atas. Jadi kita cari je mana-mana counter, mana-mana chart, mana-mana company, mana-mana saham yang pattern dia sebegini rupa. Contohnya chart yang kita tengok ni lah. Okey, dot tu kita tinggalkan lah dia. Alright. Dia mesti kita nampak dia naik. Ni untuk swing swing. Ni ilmu swing. Dia mesti kita nampak dia naik. Naik, dia menuju ke kawasan atas. Maksud dia menaik lah. Dan dia turun. Sebenarnya waktu dia turun ni, kita nak kena calculate kita punya risk. Kita punya risk lah. Okey, contoh kalau kita ambil daripada bawah ni support support. Start dia naik lah, kita lah kena cari kat mana start dia naik. Lepas dia turun, ni turun ni. Dan dia naik, kita lah nak kena calculate Okey, dia naik di antara 670 support dia sehingga 0.075 ataupun 750. Lebih kurang 745. Okey, sorry. 750 yang ni. Okey, bila bila kita dah kira dia punya kenaikan dia 7 sen setengah. Jadi kita nak kena calculate kita punya risk reward. Kita cincai kira lah, kita buat risk reward dia 1/3 lah. Kita kira kenaikan yang dia buat ni, kemudian kita kira 1/3 daripada 15 ni lebih kurang 5 tick lah daripada matang magnet ni. Okey, 5 tick daripada bawah ni refer kepada ni yang starting dia naik. Lah. Yang starting dia naik 5 tick. Okey. Di waktu turun ni kita nak kena justify risk dan reward lah. Risk dan reward. Tempat kita entry adalah 5 tick daripada bawah. 5 tick daripada bawah lah, refer ni Okey, selepas tu selepas kita entry, mungkin sini tak boleh entry lagi. Bukan tak boleh entry. Sebab apa tujuan kita membuat risk reward ni? Sebab kita nak jaga kita punya tu
duit dalam account kita tu, kita punya capital tu, dalam capital. Sebab kita nak trade. Bila kita nak trade, kita tahu risiko trade adalah risiko gagal lah. Jadi kita tak nak gagal yang banyak, kita nak gagal 5 tick je. Contoh ada yang buat tinggi sikit, jadi kita ambil lah. Kalau ikut contoh ni, kita buat 5 tick lah. Kita ambil contoh ni kemudian kita pun entry, kemudian lepas entry kita tahulah stop loss kita. Kalau dia break ni lah, break support yang terendah ni, kalau dia break support yang terendah, jadi kita pun right. Breakout pattern naik turun, naik, dan kenaikan dia melebihi puncak bukit ni ataupun resisten ni, dia orang biasanya akan meneruskan kenaikan. Jadi ingat pattern ni naik turun mesti tak lebih ni lah. Tak lebih ni lah. Okey, kemudian kita nak cari setup lagi. Dia pun naik, tak nak turun. Okey, start turun. Okey. Nampak dah turun Nampak dah turun, kita pun tanda lah. Sekejap kita tanda guna, tak apa, kita pergi dia bergerak dulu. Tak. Dia naik, dia turun. Jadi kita tahulah kenaikan daripada sini, maksud dia support daripada sini lah. Support dari sini. Yang penting kita tahulah ni support lah. Naik, turun, ni support. Tengok dia ada turun tak. Okey, naik, turun. Kalau kenaikan ni melebihi yang ni, puncak bukit ni, dia boleh naik lagi. Okey, turun tak habis lagi tadi. Okey, turun dia mesti syarat tak boleh lebih ni lah. Syarat tak boleh lebih tu lah. Ini pun kita kalkulate juga lah. Kenaikan dia berapa tip daripada bawah ni sampai ke atas. Lebih kurang 8 sen ataupun 16 tip. Jadi kita kira lah kat support bawah ni, kita ni sanggup rugi 2 sen setengah je. Sanggup rugi kita 2 sen setengah. Kita nak mula-mula trade ni, mesti kita kena tahu kita sanggup rugi tang mana, kita sanggup rugi banyak mana. Kita letaklah kerugian kita pada level 2 sen setengah. Support kita dah tahu, dia dah naik, dia turun. Selagi tak masuk, jangan masuk dah. Contohlah waktu ni kita masuk, kita pun masuk. Ni waktu kita nampak macam ada rejection kita masuk tang situ pada level 815. Kemudian esoknya dia buat turun lagi. Kita tahu kita punya cut loss adalah dekat level support bawah ni. Jadi kita ni lah, kita stick on the plan lah. Kalau kita takut takut kita rugi lah kan. Bukan takut kita rugi. Sebab tu kita kena berpegang kepada pengetahuan kita. Contoh 2 sen setengah je aku rugi, aku sanggup 2 sen setengah. Aku tak nak lebih pada tu. Aku nak rugi 5 tick je. 5 tick, 6 tick, 7 tick, itulah lebih kurang dia akan jadi ni. Sebab harga dia akan bergerak-gerak. Kadang-kadang dia terlebih. Contoh dia buat fast breakup ke apa sebagainya kan. Okey, kemudian kita masuk tang sini. Mission kita adalah ni lah. Mission kita adalah ni. Kita masuk tang sini. Dia tak turun, dia tak break support, maksud dia mission kita tak gagal lah. Mission dia adalah sebenarnya tang sini, resistance sebab kita tahu, kita tahu bentuk naik turun tak lebih, naik balik melebihi yang ni, dia akan pergi jauh lagi sikit lah.
Jauh tak pergi? Tak jauh pun. Tak jauh pun. Tapi main apa? Tu habis dah situ. Ni ni resistant. Oh, ini lah kot pergi jauh dia. Oh, tang sini lah. Tang situ. Okey tu. Kita masuk ni mana? Tang sini. Kemudian tang situ. Okey tu. Okey tu. Dah cantik dah tu. Dah lebih ni ke bonus lah ni. Bonus. Patutnya kita keluar tang sini ni. Ni level ni. Level resistant puncak bukit ni betul keluar tang situ. Tapi tak keluar. Sebab kita tahu breakout dia boleh cari tempat tinggi lagi. Macam yang ni, macam tadi yang kita kira ni. Macam kita kira yang bawah ni. Cuma kita nak cari entry, kita mestilah nak calculate kita punya risk reward. Risk kita mesti rendah 1/3. 1/2 tu macam tinggi sangat kan. Tapi 1/2 tu kira logik lah. Logik. Jangan lebih daripada 2/3 lah. Risk reward kita lebih daripada 2/3. 1/3 paling minimum lah saya rasa. Nak buat 1/4 pun boleh. Cuma kita kena stick on the kita punya plan lah. Kita punya plan. Ni contoh counter untuk Perak Trans. Jadi hari ni saya rasa saya nak bagi satu bonus lah. Bonus. Macam mana kita nak trace counter untuk intraday. Satu, kita pergi ke kawasan screener. Pilih produk ni. Awal-awal kita buka trading view ni, kita akan jumpa macam ni lah. Ini dia punya interface awal lah. Jadi pergi ke produk, pergi ke screener, pergi ke ni stock screener lah. Pergi ke stock screener. Kemudian pilih top gainer. Kemudian kita nak tengok kita punya, dan kita nak kena tukar beberapa filter lah. Salah satu dia filter price ni. Tak nak lah target counter yang berharga 10,000 ni. Kita nak target counter yang berharga daripada 1 sen sampai 2 ringgit. 1 sen sampai 2 ringgit. Dan ini paling penting, kita tak nak lah kita dapat trace counter yang pergerakan dia biasa. Pergerakan biasa ni adalah pergerakan bergerak 1 bit, 2 bit, 3 bit, naik, turun 1 bit, 2 bit, 3 bit. Jadi kita set pergerakan ni adalah sebanyak 4 bit ataupun 2 sen lah. Ataupun 2 sen Kita nak trace counter yang bergerak 2 sen ke atas, above or equal. Okay. Yang ni biarkan volume ni ada yang saya ubah, ada yang tak. Okay. Ni bahagian stock screener, pilih bahagian top gainer. Kemudian dekat situ awal-awal pagi ataupun waktu market open, screener ni dia akan trace counter-counter yang ada buat pergerakan harga melebihi daripada 4 tick. Ya, 4 tick sebab kita kan tukar filter ni 2 sen dapat trace. Jadi counter-counter yang harga dah bergerak melebihi 2 tick, 4 tick, automatik akan terpampang dekat kawasan sini. Automatik akan terpampang kat kawasan sini. Contohnya macam ni lah, CSDS. Cuba kita tengok CSDS. Okay, SDS SDS screener tu akan trace dia pada pukul awal pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi lah market open. Dia open gap sikit. Dia gap daripada harga closing. Closing dia 560, dia buka 570. 560 ke 570 ni berapa tick? Kira lah nak bagi nampak Ni ada 2 tick. Maksud dia bergerak 2 tick.
Pukul 9 screener tu tak dapat trace dia lagi. 9 tak dapat trace lagi Kemudian pukul dia pun naik turun. Daripada 2 tit naik turun jadi 1 tit, kemudian tak ada tit, kemudian naik 1 tit, kemudian 2 tit, kemudian 3 tit, 4 tit. Lebih kurang pada pukul 10 7 minit screener tu akan trace. Ni lebih kurang, sebab kita setting kenaikan 4 tik ataupun 2 sen, screener akan beritahu kita lah. Maksud dia lebih kurang harga pukul 10 7 minit, 10 6 minit, 10 7 minit, harga dah sampai 4 tik ataupun 2 sen, kita akan dapat jumpa lah. SDS ni akan ada dekat sini, akan ada dekat top ni. Jadi tinggal kita pilih lah. Jadi kita pilih je. Kalau kita tengok kita dapat trace pada pukul 10 6 minit, 10 7 minit, kita pun masuk terus pada 585. Contohlah konon kita terror 585 dan closing. Tengok berapa tik dapat. Kita masuk tang sini 585. Oh, ada 7 tik. Okey, cantik tu. Cantik tu. Tapi bukan boleh masuk terus lah. Dia ada perkara-perkara yang kita perlu diagnose dulu. Sebab harga bergerak mengikut dia punya pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah ataupun ada apa perkara yang menyebabkan harga bergerak. Apa perkara yang menyebabkan harga bergerak adalah ni nampak menatang ni. Nama dia volume ataupun ni lah, kamulah. Hantar antum. Kamu semua ni lah yang membeli harga, membeli stok, membeli saham. Volume ni adalah orang yang membeli berapa saham, berapa unit saham yang dibeli. Jadi antara perkara-perkara yang kita perlu diagnose adalah volume lah. Sebelum kita entry lah, masuk terus, naik patik masuk terus. Dia ada naik patik, kemudian tak naik terus, dia masuk dia kurang daripada 2 sen. Mula-mula dia ada dekat kita punya screener ni, lepas tu dia hilang daripada screener kan. Jadi bahayalah kan. Jadi bahaya. Dia adalah perkara-perkara yang perlu kita tengok lah. Okay, jadi yang perkara-perkara apa yang perlu kita tengok tu, yang tu kita ada sediakan dalam kita punya modul lah, modul saham, full modul. Ni pun antara yang kita ajar dalam kita punya modul, iaitu macam mana kita nak buat perangkap kaunter dengan cara mudah, dengan cara yang santai-santai lah. Yang tadi awal-awal video tadi saya duk cerita pasal apa, macam mana kita nak main swing. Kita kena cari pattern apa. Jadi pattern itulah. Dan detailnya memang ada dalam kita punya modul lah. Cuma ni main swing ni bukan apa, dia tiada ketetapan masa. Kita tak tahu berapa lama dia punya pergerakan ni. Yang ni kita kira daily ni. Ni kita kira ni daily ni. Ni korang bayangkan kalau orang ambil daripada sini, apa contoh ni support, naik turun, kita ambil daripada sini ni berapa lama masa ni. Sekejap. Ni kita ambil daripada sini contoh. Sebab sini baru kita nampak naik turun. Ni berapa hari dah ni, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sementara nak sampai sini kita jumpa dia tang sini lah kan. Jadi berapa lama kita nak plan dia kan. Ni berapa, 25 bar, 26 maksud dia 25 bar, maksud dia ada bahagi 5, sebab seminggu ada 5 hari je ni bekerja. Ni senang, 36 day, 36 hari, sebulan boleh kot dapat ni. Sebulan kita masuk, kita terror masuk dalam situ. Sebulan boleh kot dapat sekupang 12 sen sebulan. Setahun 120%. Tahun 10 bulan lah, 20%. Jadi itulah video yang saya nak kongsikan hari ni.
Ada benda yang bermanfaat yang boleh guna, tambah dengan ilmu-ilmu yang sedia ada. Sebab ilmu setiap orang ni, kadang-kadang ada orang sampai dia tak faham, tapi orang lain sampai kat dia, baru dia faham. Ada juga orang yang semua orang yang sampai kat dia semua tak faham. Semua dia tak faham. Yang tu tak tahu nak buat apa. Yang tu tak tahu lah, tak rasi dengan semua benda tu. Tak rasi dengan semua benda kan. Jadi ikut orang lah, ikut orang. Cuma jangan taksub dengan seseorang. Sebab bila kita taksub dengan seseorang ni, dia buat salah pun kita rasa ni tak salah ni, dia mesti dia ni wali Allah ni, Allah nak tunjuk kesalahan dia depan kita. Itu Allahualam kan. Jangan taksub kepada sesiapa, terutamanya manusia lah. Nak taksub kat seorang lah Nabi kita kan. Okey, setakat ni dulu perkongsian, semoga bermanfaat dan memberi manfaat kepada keturunan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.